Macam mana nak bagi kalori dalam menu harian? Okey. Ni sarapan pagi. Okey. Sarapan pagi kalori yang kita perlukan setiap. Okey, kita ada sarapan, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Okey. Tak ada minum malam. Kalau kita pergi khusus memang ada minum malam. Memang saya marah betul kalau pergi khusus ni ada minum malam. Sebenarnya kita ada makan malam saja. 5 kali dah cukup. Okey, sarapan pagi. Sarapan pagi adalah sarapan waktu sarapan pagi yang paling baik adalah pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Itu sarapan yang paling baik. Jangan pukul 10. Pukul 10 dah tak pergi sarapan. 9:30 dah tak ada nama sarapan. Kalau sarapan yang paling baik adalah daripada start subuh. Lepas subuh tu, lepas masuk waktu duha tu, waktu duha sampailah pukul 9. Okay, itulah sarapan yang paling baik. Okay, bila kita sarapan pagi, orang yang sarapan pagi, pertama sekali, kalau kita jaga sarapan memang penting. Kena jaga sarapan kita. Kalau kita tak jaga sarapan kita, kita akan tengah hari, kita akan cepat shaking, kita akan cepat menggigil, kita akan kurang bertenaga. Nak bertenaga, nak lebih sihat, banyakkan sarapan di waktu pagi. Okay, waktu pagi sarapan adalah sekitar 400 kalori. Okay, minum pagi, sarapan pagi. Okay, tak kisah apa-apa macam mana kalau brunch. Kalau brunch, sekejap Jangan saya share dulu Okey, sarapan pagi. Okey, sarapan yang saya galakkan sarapan setiap menu dalam sarapan kita. Okey. Sarapan dengan minum pagi Sarapan boleh minum kopi O, teh O. Minum pagi baru boleh minum susu. Okey, jangan minum susu waktu sarapan sebab tubuh kita pengadaman sedang kita belum pagi ni perut kita tengah berlaku proses pengadaman tau. Dia nak buang ke, dia nak bersih ke, dia nak cuci waktu pagi. Dan jangan kita masukkan susu dulu. Okey. Sarapan yang paling baik pagi, bila sarapan pagi, biasa orang akan telur. Okey. Nak makan nasi lemak, makanlah. Tapi jangan makan nasi lemak, ada rendang ayam, ada telur goreng. Lepas tu kena dengan teh tarik. Okey. Makan nasi lemak cukup sebungkus. Saya setiap hari pun memang saya makan nasi lemak. Saya makan sebungkus sahaja. Okey. Nasi lemak sebungkus, ambil dah kuih sekeping atau 2 keping cukup. Minum kopi O, tu memang sekitar kalori dia tak sampai 500 ataupun 600 kalori. Kalau minum pagi baru kita boleh ambil roti. Bukan roti yang sapu krim, tak payahlah ambil roti biasa, roti boleh roti gandum, wholemeal tu. Okey, dengan susu baru boleh. Kalau saya yang diajarlah, kalau saya punya program, sarapan pagi, minum pagi tu baru boleh minum susu. Sekitar pukul 10 sampai pukul 11. 9:30 sampai 10, 11:30. Okey. Lepas tu makan tengah hari, baru kita start pukul 12 sampai pukul 2 petang. Okey, makanlah tengah hari, nak makan apa pun pastikan setiap kita portion kita tu ada lemak, ada karbo, ada protein, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran dan minum air kosong. Jangan makan tengah hari minum dengan teh ais, jangan minum teh tarik, jangan minum minuman yang manisan yang tinggi. Okey. Lepas tu minum petang nak makan goreng pisang, makanlah cukup 2 keping ataupun 3 keping, jangan lebih. Okey, jangan makan goreng pisang sampai RM2, RM3 untuk seorang. Makan 3 keping saja cukup. Sebab pisang tu baik tapi bila digoreng dia dah jadi tak berapa elok. Okey, minum petang, makan malam, makanlah sebelum maghrib ataupun sebelum pukul 8. Okey, dalam pukul 8 jangan letak apa-apa lagi makanan dalam perut kita sebab kita akan beri beban. Perut kita nak proses, waktu malam kita nak tidur, kita dah letak makanan yang jangan. Waktu malam kalau kita lapar, ambil buah, minum air kosong. Okey, makanan yang cepat kita nak hadam, contoh buah-buahan. Okey, orang kalau minum air buah, ingat kalau kita minum air buah, ni ilmu saya nak cerita, ada orang share kat saya. Minum air buah, bila kita minum air buah, kalau kita buat fresh orange, hampas tu jangan buang, hampas tu kita kena minum. Dua-dua tu kita kena minum. Kalau kita buang hampas tak boleh. Hampas tu tak salah dia ada serat yang dia diperlukan dalam badan kita. Dia kawal, dalam air tu ada serat, buah-buahan tu ada serat. Serat itulah hampas tu. Hampas tu yang kita perlukan. Jangan kita buat air fresh orange, hampas tu kita buang. Minum sekali dengan hampas dia. Dia mengawal kita punya kalori. Kalau dalam buah tu ada manisan, ada serat. Serat tu yang mengawal kita punya kalori dalam buah-buahan tu. Tak salah saya. Okay, next. Okay, ada nak tanya tak tentang menu tadi lunch apa brunch? Okay, ni sarapan pagi. Brunch.
Brunch tu Brunch tu apa? macam mana? Maknanya brunch tu kan orang suka makan in between lunch, breakfast dengan lunch. So dia skip breakfast, dia skip lunch. So dia makan tengah-tengah tu macam nak pukul 11, 10 ke 11 tu terus brunch gitulah orang kata. Okey, saya ajar Jangan makan ketika lapar. Cara pemakanan yang paling baik, jangan makan ketika lapar. Makan sebelum kita lapar. Kalau kita betul-betul dah lapar, kita makan salah. Dia akan jadikan kita makan berlebih-lebihan. Waktu kita lapar, kita akan tengok semua menu kita akan nak makan. Tapi lalas kita akan makan terlampau banyak. Jangan makan berlebih-lebihan. Makan, kalau kita rasa kita nak makan, makan sebelum kita lapar. Kalau kata contoh sarapan pagi sebab tu okey, brunch yang kata tadi in between tu okey, elok. Tapi jangan makan yang okey nanti tengah hari, lepas tu tengah hari tu kita dah tak makan. Jangan. Makan tapi pastikan yang waktu kita makan tu bukan makanan yang perlukan kalori yang terlampau banyak, sekadar untuk alas perut. Okey, contoh sarapan pagi 7 hingga 8.30 pagi. Okey, kita adjust sampai pukul 9 pagi. Okey, minum pagi 10 hingga 11.30. Okey, ini mungkin yang puan masukkan ni ke brunch ke sebelum makan tengah hari. Okey. Okey, sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Ini masa yang paling sesuai. Dan saya ingatkan, jangan kita makan, okey, tengah hari kita makan pukul 12. Tengah hari kita biasa dah makan pukul 12, kita adjust sampai pukul 2.30, pukul 3, baru kita nak makan. Jangan, tolonglah. Jangan makan ketika kita lapar. Makan sebelum kita lapar. Makan waktu kita betul-betul, jangan kita makan dah, nanti tunggu aku tak lapar lagi. Jangan. Makan kita rasa itu waktu yang terbaik untuk kita makan waktu tu. Dan jangan makan, tunggu lapar. Jangan makan kita lapar. Sebab bila kita lapar, kita akan mengalami banyak-banyak simptom. Angin dah masuk dalam badan, lepas tu kita akan makan berlebihan dan kita akan sedawa. Kita banyak benda yang akan mengganggu badan kita. Contoh bila kita makan, kita lapar, kita akan makan banyak. Apa kesan dia lepas tu? Kita akan jadi lembab. Bukan lembab, kita akan jadi lemak. Sebab kalori banyak sangat yang kita load. Lepas tu angin dalam badan dah masuk. So paling elok, makan sebelum lapar. Sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, okey. Jangan makan tengah hari pukul 3. Kau makan apa ni makan tengah hari? Pukul 3 baru makan. Salah. Makanlah sekitar pukul 12 hingga pukul 2 petang. Okey. Minum petang 4.30 sampai 5.30, makan malam 6.30 hingga 8.30 malam. Okey, minum petang tu minumlah, okey. Setiap hari ada orang akan buat jenis-jenis makanan tau, saya akan cerita. Ada orang nak buat kek, okey, saya kata masa bila sesuai makan kek. Okey, sesuai makan kek adalah waktu minum petang dan juga minum pagi. Okey, boleh makan. Nak buat kek, ada orang buat kek, tapi janganlah buat kek makan sampai 3-4 keping. Okey, cukup satu potongan sahaja. Okey, makan tak apa. Saya tahu ada orang kata hari ni nak buat makanan. Okey, bila kita masak kat rumah, kita makan ikut keperluan keluarga kita. Jangan jaga. Okey, kita kata contoh kita buat goreng pisang. Kita bajet seorang makan 3 keping. Kita ada 5 orang kat rumah, buat 15 keping. Ajar makan dengan cukup apa yang kita ada. Jangan tak cukup anak menangis, lepas tu kita marah, tak apa. Jangan, dia ada menangis hari ni, jangan dia menangis di kemudian hari. Tak apa, kita nak supaya kita ni kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Hari ni kalau kita makan, okey, hari ni saya makan nasi lemak sekeping, nasi lemak cukup, Alhamdulillah. Bila kita cakap syukur, kita akan dapat nikmat. Tapi bila kita tak cakap syukur, ya Allah, kita tengok orang sana makan nasi lemak, sedapnya kau makan. Ini yang masalah kita alami sekarang ni tau. Masalah yang kita alami, budaya orang berpamer-pamerkan makan, kita dah puji-puji, lepas tu kita akan rasa hilang nikmat syukur. Kita kalau boleh lah, saya minta maaf lah untuk diri saya untuk pesan ni, sebab ni banyak orang beritahu lah, kalau kita tak buat macam tu, dan kita kalau kita makan, okey, hari ni kau makan apa, kita kena nikmat syukur apa yang kita makan, supaya kita akan rasa nikmat dan kita akan rasa benda tu kita puas. Tapi kalau kita tak letakkan nikmat syukur apa yang kita dapat hari ni, kita akan takkan puas. Tengah hari kita dah, aku tadi pagi tak dapat makan tu, aku nak makan, nak ganti tengah hari. Lepas tu orang post tu, startlah kita berlawan-lawan. Buangkanlah, kita buangkan benda-benda yang saya rasa tak baik untuk diri kita dan tak baik untuk semuanya, untuk semua orang. Kita sebenarnya Nabi aja, makanlah kita syukur. Okay, hari ni kita dapat makan nasi lemak sekeping, ya Allah syukurnya, inilah makanan saya hari ni pagi. Ucapan syukur tu dah bermakna kita dapat pahala, kita dapat ibadah dan kita mengamalkan sunnah Nabi. Tapi kalau kita mula start, kau makan apa ni, kenapa lah, kita dah mula rasa macam tu. Lepas tu kita post, hantar kat orang dah terasa. Jangan, tolonglah benda yang tak elok kita buang dulu.
Okey, cepat-cepat kita ada nak ajar senaman. Okey, ni waktu Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, sarapan pagi, minum petang. Okey. Okey, ini kalori, contoh kalori. Okey, ni contoh kalori. Ni boleh share lah, boleh tengok kalori. Okey, kalori ni dia akan bergantung pada jumlah portion. Kalau banyak dia akan lebih lah. Yang ni kita sekitar dia sebenarnya okey. Contoh sarapan pagi nasi lemak 1 sendok. Kalau 2 sendok dia dah tak jadi macam ni Ada kalori dia dah berubah. Okey. Nasi lemak 1 sendok, okey. Sambal ikan bilis dah 340 kalori. Okey, telur rebus tu. Okey, tengok kalau saya punya ni sebenarnya sarapan pagi memang kalau boleh, kalau saya sarapan pagi jangan minum susu dulu. Minum susu waktu minum pagi Kecuali kalau kita workout, lepas kita senaman, okey, lepas senaman boleh kita minum susu. Okey ni contoh, nanti boleh share. Okey, next. Nanti boleh boleh ambil ni. Okey, nak kurus ke nak sihat terpulang pada diri sendiri. Kita ada orang nak kurus tapi jangan sampai jadi macam ni. Kita nak kurus, kita nak sihat, kita niat kita untuk ibadah pada Allah. Apa yang kita buat? Oh ya Allah, aku nak sihat. Kalau kita niat macam tu, banyak kebaikan yang kita dapat. Ya Allah, aku nak kurus, aku nak sihat, aku nak jaga pemakanan ni. Semata-mata aku nak ibadah. Ibadah ni seluruh kita bekerja untuk ibadah, kita pergi hantar anak sekolah ibadah, kita menyediakan makanan untuk isteri, untuk suami, semua ibadah. Tapi kalau kita dah tak sihat, nak hantar anak sekolah pun tak boleh, nak pergi kerja pun tak boleh, nak menyediakan makanan pun tak boleh, ibadah kita dah kurang. Ibadah tu bukan terletak pada solat semata-mata, tapi semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan kita akan dapat keredaan Allah. Sama, saya bukan ustaz tapi saya diajar setiap kali talk dia apa, kita kena lebihkan dekatkan pada Allah dan kita kena sentiasa ingat apa yang ada pada hari ini adalah apa yang Allah bagi kepada kita supaya kita sentiasa jadi orang yang sentiasa bersyukur. Okay, next. Okay, diet. Okay, diet banyak jenis diet, macam-macam diet yang nak buat terpulang lah. Nak ambil lah diet tapi pilih diet yang terbaik. Saya tak pernah komen diet tu tak elok, diet ni tak elok. Sebenarnya buatlah, tapi sebab setiap diet ada kajian, ada research dan apa yang dia buat ada yang kebaikan setiap orang, tapi setiap orang sama ada mampu ataupun tidak. Saya tak ada kata diet Atkins tak elok, saya tak kata diet tu tak elok. Semua diet baik bergantung pada diri sendiri, tapi kalau kita orang yang tak boleh, kita asyik tak boleh kawal diri kita tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, bagilah apa-apa diet pun dia takkan boleh buat. Kesedaran tu tetap pada diri kita sendiri. Okay, next. Okey, ni macam Kevin Zari ni, bagi saya tiada masalah untuk mencuba mana-mana diet, yang penting faham asas-asas nutrisi. Okey, mana-mana diet dan sesuaikan untuk kehidupan anda yang unik. Okey. Tapi ingat tiada okey, itulah kata-kata Kevin tadi Okey, ni salah satu, okeylah mana diet yang kita rasa sempurna yang terbaik, tapi pastikan kita ada ilmu Jangan buat diet tak ada ilmu dan jangan ikut-ikut. Kita kena buat kajian untuk tengok kesesuaian diri kita, kena tengok faktor keliling hidup kita, kena tengok seluruh keluarga kita. Sama ada kita boleh buat ataupun tidak. Okey Tip diet sempurna, okey, pertama sekali, okey pengambilan kalori dan protein. Okey, sebab tu saya kata kalori dan protein tu kena jaga. Okey. Exercise berkala, sediakan meal plan yang sedap dan sihat sedap dan sihat, ingat Okey, jadi juara konsisten, uji usaha dan harga hasil dan rancang hari cheat. Okey, nak makan hari apa, makanlah. Saya nak makan paling sedap hari keluarga, pergilah, tak ada masalah. Okey. Okey, next. Okey. Yang ingat jangan stres. Apa-apa kita buat jangan stres dan banyakkan lebih. Kita kena banyak rehat banyak jangan stres. Antara sekarang ni banyak pilihan untuk kita untuk berkeluarga, sama ada zumba ke, berbasikal ke, pergilah hiking ke, pergilah buat apa yang kita buat. Pasti yang kita buat tu untuk kebaikan dan jangan kita buat ikut-ikutan. Kita rasa kita mampu nak pergi hiking, kita pergi. Kalau kita mampu nak berbasikal, kita pergi basikal. Okey, saya nak cerita lepas ni, saya akan cerita sikit senaman macam mana nak bersenaman, pakaian yang paling elok. Okey, nak bersenam pastikan kalau kita nak jogging, kalau umur dah 40-50 ni tak payah berjogging-jogging pakai. Ingat kita bersenam bukan untuk datang ke keburukan. Ada orang nak jogging, dia tak pernah jogging. Tiba-tiba hari nak jogging 5 kilo, 6 kilo. Itu apa? Tak ada apa pun. Ikut kemampuan diri sendiri.
Senaman kardio atau kekuatan. Okey, senaman kita ada dua, satu kardio, satu kekuatan, strength dengan kardio. Okey. Senaman ada dua, satu kardio untuk jantung, satu lagi untuk strength, kekuatan. Kardio senaman dia lebih banyak macam kita buat larian, jogging, hiking, tanpa menggunakan beban. Tapi kalau untuk kekuatan, dia adalah senaman dalam menggunakan kekuatan. Maksudnya menggunakan beban. Beban ni ada dua. Satu beban yang pada diri kita sendiri, macam kita boleh buat push up, kita boleh buat sit up, itu beban pada diri sendiri, atau beban tambahan. Untuk kalau kat rumah ada ni pun kita boleh buat. Ada dumbbell ke ada apa pun kita boleh buat. Itu adalah strength. Tapi kita boleh buat dalam gym, itu kelebihan dalam gym. Dalam gym ada cardio, ada strength. Tapi kalau kita di luar, kita fokus pada cardio. Kalau kita berlari, hanya cardio. Tapi dalam gym, kita ada strength, ada cardio. Okay? Okay, next. Okay, senaman boleh ke kurus? Okay. Senaman tidak banyak membantu untuk kurus sebenarnya. Senaman tidak banyak sangat kalau yang saya belajar. Nak kurus ni kena banyak jaga pemakanan dulu. Senaman tu membantu tapi tidak boleh dengan bersenam dia takkan kurus. Sebenarnya pertama sekali kita kena jaga pemakanan kita dulu. Okay, tapi sebenarnya senaman ni memang banyak membantu, tapi kalau nak kurus, jaga pemakanan dulu dan banyak. Kalau saya orang nak kurus, memang saya suruh minum air je ni. Okay. Okay, tengok nanti senaman boleh ke kurus. Okay, banyak senaman ni sebenarnya. Kalau tengok senaman ni, pertama sekali dia nak meningkatkan kita punya metabolisme, dia nak memberi kekuatan strength, strength otot kita ni. Okay, lepas tu dia nak dapatkan mood yang baik pada diri kita, lepas tu nak mengelakkan sakit, menjadikan kita lebih sihat, lebih cergas. Kita kena banyak buat senaman. Okay. Okay, senaman tidak banyak membantu untuk kurus. Sebenarnya kurus 70-80% pada kita punya pemakanan. Okey, ni piramid, piramid aktiviti. Okey, ni piramid aktiviti yang kita kena buat. Okey, selalu berjalan kaki. Paling mudah, saya akan cerita. Lepas ni saya akan tunjuk senaman yang paling baik, terutama untuk lelaki, untuk meningkatkan kita punya hormon, kena banyak buat senaman di bahagian lower body. Bahagian kaki ni paling penting. Perempuan pun sama sebab tu kita memang banyak berjalan menggunakan kaki, kita berlari menggunakan kaki, tak ada menggunakan tangan pun. So banyak latihan fokus bahagian lower body dulu untuk kita tingkatkan kita punya metabolisme, nak tingkatkan hormon kita. Banyak kekuatan pada kaki yang kena buat. Okey. Okey, setiap hari selalu berjalan kaki, paling mudah 10,000 setiap hari kena buat. Jalan je jalan. Itu senaman paling murah. Paling mudah, tak ada melibatkan kos yang tinggi. Kat dalam rumah tu okey, ambil sekarang ni semua ada, pakai jam, ambil apps, tengok kita nak buat langkah 10,000. Sebab sekarang ni orang tengah kempen 10,000 langkah setiap hari. Saya 10,000 saya boleh buat sebelah pagi je. Kita akan nampak kesan, kalau kita rajin berjalan, kita akan nampak kesan yang lebih baik. Sebab saraf-saraf semua terletak di bahagian kaki. Bahagian kaki. Kalau kita aktifkan kaki kita, kita akan banyak, kita akan dapat, terutama kita akan meningkatkan kembali kita punya hormon, terutama lelaki ni, macam minta maaf saya minta maaf dulu. Kalau umur dah 40-50 kita punya start lah, kita punya tu dah start lemah dan kita kena banyakkan berjalan dan menggunakan latihan di bahagian bawah kaki. Okey, lepas tu berbasikal lah ni salah satu. Semua latihan kalau kita tengok kebanyakannya selalu berjalan kaki ni untuk kaki. Okey, berbasikal, berlari semua kaki. Okey. Okey, berlari ke apa, okey, ni antara yang kita kena tambahkan, ni piramid yang kita kena buat, kena buat. Okey, next. Dah 10. Okey, ada apa ni? Okey, kena ingat kenapa nak jaga semua ini. Pertama sekali kita nak jadi sihat dan untuk ni Malaysia negara paling banyak obes. Kita paling banyak obes. Okey, untuk tingkatkan jantung kita, untuk jadikan jantung kita lebih sihat. Okey, kuruskan badan adalah hijrah agar mudah beribadah. Kuruskan badan adalah hijrah agar kita mudah beribadah. Sebab Nabi pun kita jaga buat badan kita sihat secara sunnah. Rasulullah SAW memiliki keterampilan sempurna dalam mengawal emosi, fikiran dan hati, kemampuan dalam mengawal hati, fikiran dan perasaan serta hubungan mantap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan kualiti kesihatan jasmani dan rohani seseorang. Okey. Lepas tu apa yang kita buat, pastikan kita buat dalam keluarga. Kalau kita buat, yang kita buat sendiri.
ajak anak, ajak isteri, ajak suami, kita buat sama-sama. Kita akan dapat kebaikan tu satu keluarga. Jangan kita buat untuk diri kita sendiri, tapi keluarga kita abaikan. Buat dalam hujung minggu, setiap minggu set. Okey, hari ni kita nak pergi mana hiking? Nak pergi mana? Tak, kalau Batu Pahat tu pergi je lah Bukit Sogar, tak ada masalah pun. Tak ada orang ni. Seronok. Memang seronok. Pergi Bukit Sogar, kalau dah fit, pergilah naik gunung. Gunung apa tu dekat Peluang tu, Gunung Lambak, pergi. Saya tahu ramai staff-staff yang dah terlibat dengan benda-benda macam tu. Okey, ingat apa yang kita buat setiap sekarang kita buat, letakkan ibadah tu di atas supaya kita dapat kebaikan Nabi, dan kita pun akan dapat banyak pahala. Dan kalau kita letak benda tu, benda yang kalau kita niat nak menunjuk kat orang, niat nak ni, dia akan jadi lain. Niat kita salah satu, kita nak jaga kesihatan kita, kita nak ibadah pada Allah. Kalau kita buat senam, ya Allah, aku nak bersenam ni sebab aku nak ibadah padamu, aku nak bangun awal, nak bangun tahajud ke, nak buat apa tu sebab nak ibadah. Letakkan ibadah kat depan, kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita lihat, aku nak menunjuk kat orang nak gini-gini, dia akan jadi lain. Okey. Lepas ni saya akan ajar. Saya ada pembantu okey, saya nak cerita. Paling mudah, kalau siapa ada kita dah masuk slot yang kedua, itu senaman. Okey, kalau siapa boleh beli ni dipanggil TheraBand ataupun aerobic band. Siapa ada ni, dia seolah-olah ada satu peralatan gym yang lengkap kat rumah. Okey, benda ni boleh ganti, tak payah beli dumbbell, tak payah beli set gym lengkap macam ni, hanya sekadar macam ni sahaja. Okey, saya akan ajar. Okey, berapa Pertama sekali pernafasan. Okey, semua kata nak senaman atas kursi. Terus. Okey, saya akan minta Cik Daus. Cik Daus ni trainer dia sebenarnya, dia pun trainer. Ni Cik Daus, dia pun trainer kat sini. Okey, kita akan buat senaman kaki. Duduk. Buat. Okey, tunjukkan kaki. Okey. Nampak? Okey, orang akan tanya. Cik Najah kata saya, apa yang saya nak buat? Okey. Pertama sekali senaman untuk bahagian kaki, ni adalah untuk bahagian perut. Kalau ada kat rumah ada dumbbell, ambil dumbbell. Okey. Okey, bila nampak tak? Tak nampak Cik Syahid. Gitu boleh lah. Nampak? Okey, baru nampak. Okey. Dekat office apa ada? Kalau boleh tak kalau setiap orang beli satu dumbbell? Dumbbell ni kalau botol air boleh? Botol air boleh tak? Botol air boleh. Kalau boleh kepit, okey. Kalau kepit boleh ya kepit. Okey. Botol air Okey. Cik Syahid, ada soalan. Ya. Yang ni macam mana nak pilih resistant band? Nak beli ni. Pergi beli dekat Shopee pun ada. Tapi pastikan beli, okey. Saya beli ni. Beli dekat Summit, bukan Summit, dekat apa? Tempat tu apa nama? Dekat Summit. Dekat BP Mall tu, kedai. Ada dekat 2 tu ada kedai fitness concept. Beli, kalau perempuan warna purple. Sebab saya tahu hari ni ramai perempuan, so perempuan beli warna purple, lelaki warna biru. Nanti saya akan ajar guna ni. Okey? Okey, exercise pertama yang boleh buat dekat kursi. Okey, ambil je botol air. Jangan botol air kosong. Pastikan botol air ada air. Kepit Kepit ni bagus. Okey, letak Okey, kepit ni bagus untuk kita strength kita punya bahagian otot ni kalau kita kepit. Okey, bila kita agak dalam latihan kita ada satu kita panggil panggil apa? Kalau kita lompat ni gravity. Okey. Bila kita angkat kaki, kita akan melawan gravity betul. Okey, bila kita setiap aktiviti yang melawan graviti, pastikan kita dah tarik oksigen. Tarik nafas, tahan, up.
hembus. Turun, tarik nafas, tahan, up, hembus. Okey, buat satu set, buat sekurang-kurangnya 25 kali, buat 4 set. Jangan buat satu set, buat 10 dah cukup tak? Pastikan pernafasan tu penting. Pernafasan penting. Okey, bila turun kita ikut graviti. Turun kita ikut graviti. Bila ikut graviti, okey. Kita up. Okey, bila turun ikut graviti. Ikut graviti kita tarik nafas. Tahan, up, hembus. Turun, up. Bila turun kita tarik nafas. Tarik nafas, tahan, up. Okey, bila kita bernafas dengan betul, dia akan cepat bakar lemak. Bila kita buat tu kita akan rasa kita akan cepat bakar lemak. Bila kita buat exercise, up. Bila kita bernafas dengan betul, pertama sekali bila bernafas kita ada dipanggil satu, kita akan kawal kita punya pergerakan. Yang kedua, dia memberi kita tenaga. Oksigen dalam badan dia memberi kita tenaga, tapi bila kita hembus dia dah tak ada tenaga. Waktu tak ada tenaga kita kena tarik balik oksigen untuk tarik nafas balik supaya kita nak besarkan ruang jantung. Okey, bila kita tarik nafas kita akan besarkan ruang jantung kita. Okey, cuba kita buat buat 10 set saya akan tunjuk okey. Up, hembus nafas, turun tarik nafas, up, hembus. Turun tarik nafas, up, hembus. Okey, buat 10 kali. Jangan 10, kau boleh lebih. Buat sampai okey, bila kita nak buat, pastikan setiap selaman sebelum kita buat kita kena ambil heart rate. Okey, kita kena buat sekurang-kurangnya kita heart rate kita ada maksimum heart rate ataupun medium heart rate. Untuk senaman yang macam ni, kalau senaman di luar kita perlukan maksimum heart rate. Okey, nak tahu heart rate yang kita perlukan 212 tolak umur kita. Okey, contoh 212 tolak umur kita 40, contoh saya 40, 45 lah, kata 48, okey mungkin 180, tapi kita ambil medium. Medium heart rate sekitar 120 hingga 140. Buat sampai dapat heart rate, jangan kita buat heart rate kita statik, tak guna. Buat exercise, kalau heart rate tak naik, tak guna. Buat sampai heart rate kita naik. Okey, tadi kita dah buat macam ni, okey. Okey, ini kita buat gunakan botol. Tapi kena kepit, jangan botol kosong Kalau boleh botol yang ada air. Okey, buat 4 set, 1 set 25 kali, buat 4 set 100 kali. Okey, pertama sekali dia akan beri kesanan bahagian peha, okey, lutut dan juga bahagian perut. Buat, kalau kata senaman paling mudah dekat kursi, ini antara senaman yang paling mudah. Okey, kedua, duduk kat kursi. Kita buat ni. Okey. Buat tendit ni, ini untuk bahagian cup. Okey, kaki dah lengar, bagus. Kaki dah lengar. Buat sampai lengar, jangan sampai tak lengar. Okey, kalau dah lengar bagus. Kalau buat tak lengar tu tak bagus. Okey, buat cup. Ini untuk bahagian betis. Kena buat. Okey, duduk buat. Okey, first kali dua. Okey. Masa bila kita lawan graviti, masa kita angkat. Turun, tarik nafas, tahan, up, hembus. Okey, turun. Turun kita ikut graviti, tarik nafas. Up, hembus. Okey. Ini untuk bahagian cup. Buat juga satu set 20 kali atau 25 kali, buat 4 set. Okey. Dah buat 2 kaki, kita buat sebelah kaki pula. Okey. Okey, tadi dah kita buat 2 kaki, kita buat sebelah kaki. Okey, boleh tak kita buat sama-sama? Kita buat dulu satu set. Okey, yang kita buat untuk 2 kaki, buat satu set, buat 25 kali. Berapa banyak? Wifi tu pakai Pakai wifi.
Okey tadi. Jangan saya nak cas handphone jap. Ada sakit kaki. Sama sekejap saya punya handphone bateri nak habis pula. Okay. Ha? Saya nak Ini tadi kau tu. Tak buat video. Okey, kita akan buat senaman balik Okey, kita buat sama-sama. Buat 20 tadi. Kalau ada kursi, sebenarnya memang perlu kita buat kursi. Kursi itu untuk ampuh kita punya ni. Okey, buat dengan bernafas jangan buat tak ada pernafasan Okey, saya ajar bila turun, bila up. Okey, bila up embus. Turun tarik nafas. Tahan up embus. Turun tarik nafas, up. Ingat, bila aktiviti yang melawan graviti, kita kena lawan graviti, lawan. Maksudnya graviti ke bawah. Bila lawan tu oksigen dalam badan, bila dah sampai atas embus. Turun kita ikut graviti, kena tarik nafas. Sebab kita nak kawal otot kita supaya dia tidak mengalami kecederaan. Yang kedua, nak cepat bakar lemak. Okey Okey, kita buat 20 kali. Buat nampak Okey. Sedia mula. 1, turun, up, 2, 3, 4, dengan bernafas dengan bernafas 5. Embus, turun naik nafas, start up 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Kesan dia adalah di bahagian pinggang. Untuk bahagian pinggang ni turun. Bahagian ni betis dan juga bahagian belakang ni. Hamstring. Ni selalu orang ni. Untuk bahagian ni. Dan juga bahagian kita ini baik untuk saraf di bahagian kaki. Exercise ni baik untuk kita buat exercise di bahagian kaki. Saraf saraf kat bahagian kaki kita ni banyak saraf. Okey, ini salah satu latihan untuk tingkatkan kita punya hormon Okey. Okey dah. Okey, lepas tu kita buat sebelah kaki pula. Mulakan dengan kaki kanan. Okey. Alright, buat 25 kali juga. Kalau lengar bagus. Kalau tak lengar tu kalau tak lengar tu awak buat tak betul tu. Okey Tadi kita buat 2, lepas kita buat sebelah. Okey, kesan dia kita akan dapat di bahagian belakang bahagian belakang pinggang Okey, boleh buat Okey, lepas tu tukar